Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua berada dalam kesihatan yang baik. Didoakan, amin. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana fa amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji syukur setinggi-tingginya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Al-Qawiyyul Aziz wal Matin, Rabbul Alamin, Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha perkasa lagi maha hebat, yang mentadbir semesta alam, yang mentadbir apa yang kita lihat, yang mentadbir apa yang sedang kita gunakan, yang mentadbir segala yang telah kita gunakan, yang sedang kita gunakan dan yang bakal kita gunakan. Selawat serta salam ke atas junjungan kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para salafus salih, mereka-mereka yang telah terdahulu daripada kita ini, yang telah mengorbankan masa, harta sehingga nyawa mereka agar memastikan Islam itu sampai masuk ke dalam jiwa dan diri orang-orang yang selepas mereka. Bukan hanya Islam itu digunakan untuk zaman dan tempat mereka. Syukur kepada Allah, kita pada hari ini hanya menggunakan sahaja apa yang telah diperjuangkan, yang telah dikorbankan oleh mereka-mereka yang telah terdahulu ini. Pagi ini perbanyakkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berada di penghujung tahun Masihi. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesihatan kepada kita, diberikan keizinan kepada kita boleh bangkit pada pagi ini tuan-tuan. Ada yang berjalan kaki, ada yang menaiki kenderaan. Mari datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan boleh jadi ada di kalangan orang-orang Islam pada saat dan ketika ini belum lagi bangkit ataupun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan kewajipan subuh ini tuan-tuan. Syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Seterusnya kepada Tuan Imam kita, terima kasih yang memperingatkan kita tentang bahawa setiap umat itu adanya para nabi dan para rasul, yang mana para nabi dan para rasul ini menjadi saksi tuan-tuan. Mereka itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak boleh terlepas. Kita tidak boleh nanti di hadapan Allah memberikan alasan Islam tak sampai pun kepada kami, agama Islam itu ya Allah tak sampai pun kepada kami. Tak. Para nabi dan para rasul akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Telah kami berusaha, berdakwah, mengajak, mengorbankan nyawa kami agar memastikan hamba-Mu ya Allah, mereka itu benar-benar menjadi muslim, mukmin yang sebenar-benarnya. Kemudian Tuan Imam kita pendek saja. Saya ingatkan Tuan Imam kita rembatlah 3 muka surat. Rembat je. Saya kalau jadi imam subuh, biar je 3 muka surat. Kan? Pada rakaat yang kedua mengingatkan kepada kita tentang kiblat kita tuan-tuan. Tentang kiblat kita ini adalah sama, iaitu Kaabah Makkatul Mukarramah, membawa makna kita ini orang-orang Islam diajar oleh Allah minimum 1 hari 5 kali dalam kewajipan solatnya, subuh, zuhur, asar dan maghrib dan isya itu
bahawa satukan hati kita tuan-tuan. Sedar tak? Itu merupakan training, latihan agar kita semua yang berjiran di sini, komuniti di sini, satukan hati kita. Usaha agar kita ini berada dalam kesatuan yang sama, matlamat yang sama. Perjalanan kita semua adalah sama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, terima kasih kepada tuan-tuan semua, puan-puan semua yang sudi untuk duduk sebentar bersama dengan saya sementara kita menantikan cerah di luar sana tibanya waktu duha sebentar lagi. Pada pagi ini, tak pernah datang pagi kan, biasa datang maghrib, biasa datang tazkirah Jumaat kan. Pada pagi ini saya bercadang untuk berkongsi dua surah yang sebenarnya salah satu daripada dua surah ini sangatlah famous, sangatlah biasa. Bahkan mungkin saya amat yakin majoriti kita yang berada di dalam ini telah menghafaz surah ini. Cumanya sengaja saya gandingkan surah itu yang mungkin kita hafal ramai di kalangan kita, saya gandingkan dengan surah yang selepasnya. Surah yang saya maksudkan dua surah ini adalah surah Yasin dan begitu juga surah As-Saffat. Sesuai juga apa yang dibacakan, ayat yang dibacakan oleh imam kita sebentar tadi. Kerana surah Yasin pun ada bercakap tentang ayat tersebut, disambung, dijelaskan, dipanjangkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah As-Saffat. Dua surah ini dia berada pada juzuk yang ke-23. Cumanya di awal surah Yasin itu berada pada juzuk yang ke-22. Di pertengahan surah Yasin itu masuk dah juzuk yang ke-23. Surah As-Saffat itu sendiri berada pada juzuk yang ke-23. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya masih ingat ketika lama dahulu pertama kali saya datang di tempat tuan-tuan ini, saya pun dah tak ingat tahun bila. Tak silap saya mungkin tahun 2017. Lama dah dulu kan, 5-6 tahun yang lepas. Ya. Sama-sama kita berfikir begini tuan-tuan. Perkataan yang saya sebutkan, yang saya gunakan pada 6-5 tahun yang lepas itu adalah sama-sama kita fikirkan. Surah Yasin ini telah menjadi kebiasaan orang Melayu kita, betul tak tuan-tuan? Ya, yang dibaca pada setiap malam Jumaat. Saya tak pernah jumpa tau di negara Arab, dan saya tak tahu saya tak pernah pergi di negara Eropah ke, di negara Barat sana kan, Western di sana saya tak pernah pergi. Di surau dan di masjid mereka di negara Arab ni lah saya sebut. Ya, saya tak pernah jumpa di surau dan di masjid mereka, ataupun mereka panggil jami', masjid tu mereka panggil jami' ataupun musalla. Apa yang saya tak pernah jumpa iaitu buku Yasin. Tak pernah jumpa. Macam kita ni kan, buku Yasin dekat rak kita ni kan ada kan, di surau, di masjid. Bila malam Jumaat tu buku Yasin tu bergerak kan, seorang-seorang ambil kan. Zaman kita ya 10 tahun, 15 tahun yang lepas ataupun 20 tahun yang lepas, masa saya kecil-kecil pun dah ada lah buku Yasin tu kan. Cumanya di upgrade sedikit zaman sekarang ni. Buku Yasin tu sekarang ditambah dengan apa dia? Surah-surah yang lain. Apa lagi surah yang ada tuan-tuan? Al-Kahfi ada kan, surah Al-Waqi'ah ada, Al-Mulk pun ada. Macam malam tadi saya di Seri Gombak lepas Isyak. Jadi imam tu di situ memang setiap malam lepas Isyak baca Al-Mulk. Macam di kebanyakan tempat dia bagi sekeping laminate tu kan, laminate surah Al-Mulk tu kan depan belakang. Di sana dia bagi buku Yasin tu lah. Jadi dalam tu ada Al-Mulk, ada Al-Waqi'ah, ada Yasin, beberapa surah yang lain lah. Baik. Di negara Arab yang lain tak jumpa buku ni. Apa maknanya berada buku tu dalam negara kita ni? Dia surah-surah itu menjadi apa dia? Familiar. Jadi perkataan 5 tahun, 6 tahun yang lepas saya sebutkan begini. Bayangkan surah-surah yang telah kita jadikan amalan. Kita tu maknanya orang Melayu kita lah. Ya, bila saya gunakan perkataan kita tu orang Melayu kita, Nusantara ni. Saya tak pasti di Indonesia ke di mana. Saya tak pernah sampai di sana. Pernah sampai di Bandung dan di Jakarta, tapi tak perasan benda tu. Ya, mungkin tuan-tuan yang pernah pergi mungkin perasan lah. Poinnya kita ni maksudnya di Nusantara. Tuan-tuan bayangkan ya, baguslah baca surah-surah tersebut jadikan amalan. Tapi persoalan yang jauh lebih penting adalah bayangkan satu hari kita keluar daripada surau, daripada masjid kita ni, contohnya kita keluar selepas malam Jumaat lepas Isyak tu kan. Jadi jiran-jiran kita ni mungkin ada yang bukan Islam, non-Muslim ini, yang Cina, yang India, yang Chinese ni semua ni kan. Jadi dia kebetulan macam rumah yang berdekatan dengan surau ni kan.
dia malam Jumaat je dia dengar. Kalau speaker tu luar, kalau speaker tu luar malam Jumaat tu pukul 8 malam lepas maghrib tu, apa dibaca perkataan-perkataan ni, dia nak sebut tak tahu tu surah Yasin. Dia tak tahu. Jadi dia dah duduk dekat sini mungkin 10 tahun, 15 tahun, tapi satu hari tu Allah jentik hati dia. Ini hidayah ni milik Allah. Jadi dia tunggu lepas isyak tu, dia tunggu dekat pagar tu kan. Tu dia tahan kita kan. Mungkin kita lah tu jiran dia. Dia tanya, "Tuan Haji, saya dah duduk sini 10 tahun tau. Jadi setiap malam Jumaat, Khamis malam Jumaat je saya dengar bacaan you all baca tu. Ya. Pukul 8 sampai 8.30 tu lah bacaan. Nak tahulah apa yang you all baca tu." Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi bayangkan jika sekiranya kita ni yang dah membaca surah Yasin tu 10 tahun, 20 tahun, daripada kita kanak-kanak lagi sampai kita sekarang ni dah berpuluh tahun, tiba-tiba soalan yang ditanya oleh jiran kita yang Cina India tu tadi, kita tak mampu jawab. Bagaimana perasaan dia, tuan-tuan? Apa yang mungkin dia akan kata ataupun yang mungkin dia akan fikirkan? Kita jangan jawab, "Kami baca Yasin lah." Dia tak faham. Dia tak faham. Yang dia nak tahu adalah apa yang kita faham, apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada bacaan Yasin tu. Ataupun mungkin sekarang Al-Mulk ni sekarang kan dah jadi bacaan di surau masjid dalam Selangor ni kan, setiap malam lepas isyak ni baca, Ustaz. Baca tak? Baca juga. Tapi baca dalam speaker dalam cuba try speaker luar setahun. Kan? Kita bimbang apa dia? Dia tanya dalam keadaan ingin mengetahui, tetapi kita tidak mampu jawab. Jadi ini menjadi masalah kepada orang-orang Islam. Islam tu tidak ada masalah, dah lengkap lah, dah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini telah aku sempurnakan agama kamu wahai Muhammad. Kita jugalah termasuk dalam ayat itu. Tetapi kita dalam keadaan tak mampu menjawab. Jadi kalau kita jawab hanya sekadar kami baca Yasin lah. Apa tu Yasin, apa yang you faham? You kena masuk Islam lah baru faham. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh jadi. At least kita kena ceritakan. Mungkin 2 minit, mungkin 3 minit. Jadi pagi ini harapnya saya boleh ceritakan serba sedikit dan kaitannya dengan surah As-Saffat yang sangat penting juga untuk kita faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di permulaan ini surah Yasin temanya dan juga surah As-Saffat, ya, tema surah Yasin dan surah As-Saffat ini dia ada sedikit persamaan. Persamaannya adalah serah diri kepada Allah. Cumanya tema surah Yasin ini adalah serah diri kepada Allah ketika berdakwah, ketika mengajak orang ke arah kebaikan. Serah diri kepada Allah ketika mengajak orang ke arah kebaikan. Macam tadi pada rakaat yang pertama cerita tentang Rasul dan Nabi, mereka serahkan diri kepada Allah tentang usaha dakwah mereka itu telah selesai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, para Nabi dan para Rasul, mereka memperjuangkan sampai mengorbankan nyawa mereka. Bukan hanya sekadar keluarga mereka, masa dan harta mereka, sampai diri mereka sendiri terkorban. Maknanya mereka telah melaksanakan usaha dakwah tersebut. Di hujung dakwah itu Allah minta para Nabi dan para Rasul ini serahkan kepada Allah setelah selesai urusan dakwah tersebut. Baik, serah diri kepada Allah, itu tema surah Yasin. Adapun surah As-Saffat, surah yang selepas surah Yasin, temanya adalah serah diri kepada Allah. Serah diri kepada Allah pada hukum Allah walaupun belum faham hikmah. Serahkan hukum Allah ini walaupun belum faham hikmahnya. Nanti saya akan perincikan lagi ya. Mengapa saya sengaja kaitkan ataupun sambungkan juga surah As-Saffat pada pagi ini, tuan-tuan, supaya nanti malam Jumaat minggu depan jika baca Yasin di sini, bila habis macam ni Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, ayat terakhir 83 dalam surah Yasin. Tuan-tuan dah tahu lepas surah Yasin ini surah As-Saffat. Apa ceritanya? Allah minta kepada kita, apa yang berlaku ke atas diri kita, yang telah Allah tetapkan berlaku di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita ini, semuanya serahkan kepada Allah. Walaupun kita tak faham yang berlaku itu, kita macam tak setuju, kita rasa macam
ya Allah, kenapalah benda ni berlaku kepada saya. Kita tak faham hikmahnya. Tetapi surah As-Saffat mengajarkan kepada kita, kena serah, yakin bahawa itu semua datang daripada Allah Azza wa Jalla. Mari kita pergi dahulu pada cerita-cerita yang terdapat di dalam surah Yasin ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam surah Yasin ini nanti datang kawan kita Cina kan, baik di pejabat ke, baik di kejiranan kita di sini. Jadi saya bantu, mungkin jawapannya 2 ataupun 3 minit, kita boleh respon pada soalan dia tadi. Surah Yasin ini menceritakan tentang misi dakwah. Tu yang pertamanya. Misi dakwah ni maknanya apa dia? Allah memberitahu kepada kita semua, bukan kerja Nabi je benda ni. Bukan hanya kerja para asatizah yang mendapat kad tauliah. Bukan. Kan? Ni nak bercakap ni kena ada kad tauliah. Ya, kalau tak ada ni nanti kena tangkap aku ni. Pula dirakam. Live ke ni? Kan? Bukan kerja orang-orang yang mendapatkan keizinan. Semua kita ada kerja dakwah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita nampak. Apa yang kita nampak? Kita nampak ada orang buat salah, tapi kita tak nak tegur. Kita kata apa dia? Yang pertama, aku mana ada tauliah. Yang kedua, kita kata apa dia? Tu bukan anak saya. Itu bukan anak saudara saya. Mau apa nak tegur? Tak. Bila itulah keputusan yang kita ambil, tak nak tegur kesilapan yang Allah takdirkan kita nampak, maka kita akan dipersoalkan, tuan-tuan. Ya, Allah sengaja menampakkan kesalahan itu depan mata kita supaya apa dia? Supaya kitalah jadi ejen memperingatkan orang. Kadang-kadang ada orang yang buat kesilapan ni, tuan-tuan, dia tak sedar benda tu adalah salah. Ada orang dia buat salah, dia buat maksiat, dia tak sedar benda tu adalah salah dan maksiat. Kerana itu adalah permintaan. Siapa yang biasa ikuti kelas saya ataupun pertemuan dengan saya tadabbur dan tazakur ini, tuan-tuan, itu adalah janji ataupun permintaan iblis, dan Allah izinkan permintaan si iblis ni, laknatullah ini. Ketika Allah mengarahkan si iblis ini keluar daripada syurga Allah, dia minta, ada beberapa permintaan. Antara permintaannya kepada Allah, la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in, di dalam surah Al-Hijr. Ya Allah, ya, aku mengaku aku adalah makhluk yang terkutuk. Telah engkau laknat dan kutuk aku. Okey, tak apa, aku terima. Tetapi izinkan aku sebelum keluar daripada syurga ni, nak dicampakkan aku ke atas muka bumi ini, izinkan aku, diminta lah tu, izinkan aku nanti di bumi, di dunia, untuk menampak cantikkan, menghias di mata anak-anak cucu Adam itu maksiat. Yang mereka lakukan, bagi mereka itu bukan maksiat. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan izinkan aku untuk melalaikan mereka semua. Allah izinkan permintaan ni, tuan-tuan. Sebab tu tadi saya katakan, sebab tu tadi kita nampak ada orang yang dia buat maksiat. Di zaman kita hari ni, tuan-tuan, kita kena tahu orang buat maksiat hari ni bukan sorok-sorok lagi lah. Bahkan apa lagi? Terang-terangan. Mungkin zaman tuan-tuan remaja dulu 20-30 tahun yang lepas, orang buat maksiat terang-terangan tu maksudnya tepi jalan, mungkin di tempat awam. Sekarang ni bukan hanya di tempat awam, bukan di tepi jalan, bahkan dirakam lagi. Bahkan dia apa lagi? Dia buat live lagi. Dia tunggu orang apa dia lagi? Like dan share lagi benda maksiat yang dia buat. Nauzubillahi min zalik. Siapa yang tengok? Kita dan anak-anak kita ada tengok. Sebab tu hari ni, bagi tuan-tuan, bagi kita yang ada media sosial, pastikan yang duk kita kawan, yang duk kita follow, siapa orang-orang ni? Bila orang tu lah kaki dia buat live, suka benar tunjuk benda-benda yang pelik, yang dilarang, maksiat, duk hina alim ulama, macam-macam sekarang, zaman sekarang ni, tuan-tuan. Please, tolong bukan hanya sekadar unfriend, kena block lagi, tuan-tuan, supaya benda-benda ni tak membuang masa kita. Bukan salah main media sosial ni, tapi seketika sedang kita scroll, benda-benda maksiat ni lah lalu kembali. Jadi surah Yasin mengajarkan kepada kita benda-benda yang lalu di hadapan kita, bukan hanya ketika kita jalan kaki ni, kita menaiki kenderaan, yang lalu di dalam smartphone kita ini, semuanya bila lalu benda ni maksiat, kita kena tegur. Satu. Yang kedua, kita berada pada zaman yang kita kena bersedia. Kita berada pada zaman yang kita saat nak mengingatkan orang, kita akan dituduh
bajet bagus. Kan? Apa bahasa orang sekarang hari ni? Terpaling bagus. Apa lagi perkataannya? Terpaling baik, macam-macam perkataannya. Jadi perkataan-perkataan itu akan dibalas kepada kita saat kita menegur orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita nak mengajak orang ke arah kebaikan, dan tadi tema surah Yasin ini adalah serah diri kepada Allah dalam perjuangan, dalam berdakwah, mengajak orang ke arah kebaikan ini. Yang ketiga ni, apa alat yang kita nak gunakan? Surah Yasin mengajarkan kepada kita, tak lain tak bukan, ketika ingin mengajak orang ke arah kebaikan, Al-Quran merupakan alat nombor 1 yang kita nak gunakan untuk mengajak semua orang Islam, masyarakat kita ini kembali kepada ajaran yang sebenar, menasihati itu tadi. Apa dalilnya, apa buktinya? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Al-Quran yang bagaimana nak kita jadikan alat? Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Jadi bila kita tegur orang, bila kita ajak orang ke arah kebaikan, baik di dalam media sosial, bawa saja dalil Al-Quran. Ya, jangan pening bela, bawa saja dalil Al-Quran. Kenapa? Kerana apabila ada orang yang nak mengatakan kepada kita tadi terpaling baik, terpaling macam-macam, kita dah serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bawa ayat-ayat Allah. Kita bukan datang daripada idea, cadangan ataupun daripada akal kita, bukan. Kita bawa wahyu ataupun dalil daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa penting dalil Al-Quran ini dalam menegur orang ini? Kerana ala siratim mustaqim. Yang pertama, dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disampaikan kepada Nabi. Dan yang ketiga, Al-Quran ini ataupun wahyu ini, dia pasti akan meletakkan seseorang itu sirat al-mustaqim, ala siratim mustaqim, iaitu di atas jalan yang lurus. Tuan-tuan, ya, kemarin kita duk baca surah Al-Kahfi, kan? Ya, apabila kita membaca surah Al-Kahfi pada ayat yang pertama dan kedua, bercakap tentang kehebatan Al-Quran. Yang pertama, ayat yang pertama itu disebutkan lam yaj'allahu iwaja. Al-Quran ini kenapa penting kita mengajak orang berlandaskan ataupun menggunakan Al-Quran? Dia sama sekali lam yaj'allahu iwaja, tidak pernah bengkok. Jangan guna selain Al-Quran. Maksudnya yang pertama, gunakan Al-Quran kerana Al-Quran ini sama sekali tidak pernah bengkok. Allah kuatkan lagi Al-Quran ini bagaimana pada ayat yang kedua dalam surah Al-Kahfi, qayyiman, sangat kuat, sangat hebat. Ya, tidak ada perkataan-perkataan yang selain daripada Al-Quran yang boleh mengatasinya. Jadi gunakan Al-Quran ala siratim mustaqim, agar semua kita ini berada di atas landasan yang lurus. Kita pun baca setiap dalam solat kita sehari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa mohon daripada Allah agar semua kita berada dalam hidayah, berada di atas landasan yang lurus. Tapi ketika kita menasihati, mengajak orang ke arah kebaikan, kenapa tidak menggunakan Al-Quran? Contoh begini, tuan-tuan, ketika kita type di Facebook kita ataupun di mana-mana lah media sosial kita nampak benda yang tidak sepatutnya, tuan-tuan fikir sebentar, mana ya ayat Al-Quran yang boleh menegur kesalahan-kesalahan ini? Bila kita jumpa, kalau tak jumpa, kenallah mana-mana ustaz ataupun ustazah, tanya, ya, ayat mana yang boleh saya gunakan, ataupun hadis mana, dua dalil ini, dua sumber ini yang boleh saya gunakan untuk menegur kesalahan ini. Takut kita tersalah. Bila dapat, letakkan saja ayat tersebut, ayatnya beserta dengan terjemahan, kemudian kita tinggalkan. Jika ada lagi yang nak melawan, kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Semua itu telah siap, telah sempurna, telah lengkap Allah datangkan daripada Al-Quran. Cuba kita tengok pada ayat 5 dan 6 dalam surah ini. Saya bacakan terus terjemahannya. Ayat 5. Al-Quran yang kita gunakan tadi sebagai alat untuk menegur, mengajak orang ke arah kebaikan ni apa dia? Dia adalah sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah. Allah yang bagaimana? Yang saya sebutkan di awal tadi. Allah yang Al-Aziz. Allah lagi yang bagaimana? Ar-Rahim, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Tuan-tuan,
Sebab itu digunakan, sebab itu saya sebutkan tadi, dalam kita mengajak orang ke arah kebaikan ini, gunakan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini diturunkan daripada Allah Al-Aziz, Maha Perkasa. Tidak lagi ada yang lagi perkasa daripadanya. Lagi Allah yang bagaimana? Ar-Rahim. Apa maknanya ni? Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih. Penting Al-Quran ni sampaikan. Mungkin ada di kalangan orang Islam yang terlupa bahawa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tolonglah segera kembali kepada ajaran yang sebenar. Ayat 6. Agar engkau memberi peringatan kepada satu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, kerana itu mereka lalai. Ramai yang lalai pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, suka saya ingatkan berkenaan dengan di hujung ayat 6 ini, Allah sebut fahum ghafilun, ataupun dalam bahasanya ghaflah. Apa makna ghafilun dan ghaflah ini? Iaitulah lalai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, buktikan kepada saya sebentar. Saya mohon ada jawapan. Buktikan kepada saya yang kita semua di dalam surau Masjid Al-Huda ini masih cakna dan masih mengikuti isu Gaza, saudara Islam kita di bumi Palestin ini. Tuan-tuan, sehingga ke hari ini kita dah berada di hujung tahun ni. Bermula daripada 7 Oktober sampai 31 Disember ni. Berapa bulan dah tu? 2 bulan, hampir 3 bulan dah kan. Habis bulan Disember, habis bulan November. Itu pun Oktober, bermula pada minggu yang kedua serangan ke atas bumi Gaza ini. Setakat hari ini ataupun semalam lah yang diupdate kan, telah berapa ramai yang syahid. Agar kita tidak tergolong di kalangan orang yang ghaflah, yang ghafilun di hujung ayat yang ke-6 ini tadi. Telah berapa ramai saudara Islam kita di bumi Gaza telah syahid ini, tuan-tuan? Boleh bantu saya jawapan? Berapa ramai? Seolah-olah macam tak ada negara yang berjiran dengan saudara Islam kita di sana kan. 400 juta orang-orang Arab yang berjiran dengan bumi Palestin ini. Mereka tak mampu untuk membantu untuk berhadapan dengan 7 juta Zionis Israel ni. Ganda berganda-ganda 400 juta. Setakat semalam, sempat sebelum saya tidur, telah mencapai 22,000 orang yang dah syahid. Ramai. Kanak-kanak saja telah melebihi 8,600 orang. Kenapa saya kaitkan dengan perkataan ghaflah ini? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak ada surau dan masjid ataupun masjid di sana. Dia tak ada surau, ya. Mereka panggil kalau surau tu musalla, kecil sikit, ya. Masjid tu besar, dia panggil masjid ataupun jami'. Tidak ada masjid ataupun musalla yang selamat lagi di bumi Gaza ataupun di bumi Palestin itu, terutamanya di Gaza. Tak ada selamat. Apa maknanya tak ada selamat? Duduk mari datang jemaah pun belum tentu selamat dalam tu. Silap-silap sedang solat, apa dia? Dibedil, dibom. Apa maknanya ghaflah, lalai ini, tuan-tuan? Cuba kita kaitkan. Kita masih berada dalam kelalaian ketika masjid dan surau kita ini masih dalam keadaan aman, selesa benar kita ni kan. Tetapi saya kira belum lagi mencapai 50% pun belum lagi capai ruang-ruang solat saf-saf kita ini yang kembali nanti, yang pergi pada surah As-Saffat selepas ini nanti. Saf-saf kita ini belum lagi penuh, tuan-tuan. Ya, bagus ada beberapa gerakan ataupun kempen mari datang solat berjemaah. Mungkin saya nampak benda tu berlaku disebabkan beberapa artis ataupun influencer dalam media sosial ni kan. Kalau tuan-tuan perasan dia ajak sampai ke satu tahap, dia bukan menggula-gulakan, bukan. Sampai ke satu tahap anak-anak yang mari datang solat jemaah subuh ni ada diberikan wang saku pergi sekolah RM5. Bagus, alhamdulillah. Ada beberapa tempat dah buat. Bukan nak menggula-gulakan, tak ada duit tak datang pula orang-orang ni. Tak, bukan. Mungkin adalah benda-benda yang kita kena fikir kreatif, tuan-tuan. Di Al-Huda ni kena fikir bagaimana nak penuhkan. Yang di Temerloh tu ramai, insya-Allah solat subuhnya macam solat Jumaat.
tuan-tuan kena fikir lah. AJK yang baru di sini kena fikir bagaimana untuk memenuhkan ruang solat di sini. Buktikan bahawa di tempat tuan-tuan, di tempat kita ini, kita adalah orang yang al-huda, yang mendapat hidayah dan petunjuk. Ya. Adakah kita nak, masa tu saya dah sebutkan ya, pada tazkirah Jumaat yang lepas, adakah kita nak seperti yang berlaku pada zaman Covid? Kita tak suka kan? Kita tak suka mari datang solat jemaah kena daftar, ataupun mari datang solat Jumaat tu kena daftar. Tak ada nama dalam sistem, tak boleh masuk. Kita tak nak macam tu tuan-tuan. Ketika masih boleh datang, keluar masuk, mari datang macam-macam program, macam-macam kuliah agama, tolong sama kita bawa ahli keluarga kita. Kita kena lakukan. AJK yang baru ni, dia kena fikir bagaimana cara untuk berusaha meramaikan orang di dalam solat berjamaah ataupun kuliah-kuliah di sini, ataupun imarah, program-program imarah. Baik, itu di awal surah Yasin ini. Di pertengahan surah Yasin ini ceritanya apa dia? Yang boleh kita kongsikan mungkin kepada kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam. Kita sebutkan begini. Oh, dalam surah Yasin ni yang kami duk baca setiap malam Jumaat ni, dia ada cerita seorang pemuda yang dia sampai korbankan nyawa dia nak ajak orang ke arah kebaikan, sampai dia sendiri ditangkap, sampai dia sendiri dibunuh. Jadi ceritanya itu bermula daripada ayat 14, ayat 13. Allah datangkan contoh di satu kampung yang namanya adalah Antakya di selatan Turki pada hari ini. Di situ pernah diutuskan 2 rasul. Allah ceritakan tak cukup dengan 2 rasul, ditambah lagi ditambah lagi dengan rasul yang ketiga. Masih lagi kaum di situ, orang-orang di situ menolak sampai nak bunuh 3 rasul ini. Maka datang seorang pemuda daripada hujung kampung. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Yang pemuda inilah yang kita nak jadikan contoh pada diri kita tuan-tuan. Yang saya katakan tadi di awal tadi, jangan tunggu kita ni nak diberikan tauliah ataupun orang dok panggil kita macam-macam baru kita nak memperingatkan orang. Tak, kita semua ada tanggungjawab. Ketika Allah memperlihatkan di hadapan mata kita benda tu maksiat, benda tu salah, maka segeralah kita tegur. Jadikan Habib An-Najjar, seorang pemuda di dalam surah Yasin ini, sebagai contoh yang terbaik buat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada lelaki yang bernama Habib An-Najjar ini? Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, dia bukan ada PhD, Master ataupun degree. Tetapi bagi dia, kaum ataupun penduduk yang ada pada tempat dia tu, kenapa nak pergi bunuh 3 Rasul ni? Yang mereka itu nak ajak ke arah kebaikan je, dan mereka tak minta langsung sebarang upah ataupun sagu hati selepas memperingatkan kalian. Kenapa yang nak sampai bunuh mereka? Mereka nak memperingatkan kita semua, apa yang duk kita sembah selama ini adalah rupa-rupanya adalah salah, tidak benar, syirik, menduakan Allah. Mengapa kalian tidak mengikut mereka yang bertiga ini? Itu sahaja. Dan kemudian pemuda yang bernama Habib An-Najjar ini menjadikan pengajaran kepada kita, iaitu bila sampai pada tempat orang-orang yang melakukan maksiat, syirik kepada Allah ini, maka cakap ringkas tetapi padat. Apa perkataan yang dia gunakan? Iaitu ittabi'ul mursalin. Ringkas je, 2 perkataan. Ikutlah kalian semua, ikutlah rasul-rasul itu. 2 perkataan saja yang dia gunakan. Jadi tuan-tuan, pengajarannya apa dia? Apabila kita nampak kesalahan ataupun kemungkaran, maka kita katakan dengan menggunakan perkataan yang ringkas tetapi padat. Tak perlu kita cakap panjang, ya. Datangkan dalil-dalil Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Yakinlah kita bahawa dalil Al-Quran itu merupakan satu yang sangat kuat,
yang disebutkan tadi sebagai lam yaj'al lahu iwaja dan qayyiman, tidak pernah bengkok dan sangat-sangat hebat. Akhirnya Habib An-Najjar ini ceritanya apa dia? Kita habiskan dengan ringkas sahaja cerita Habib An-Najjar ini. Akhirnya dia sendiri pun ditangkap dan dibunuh. Ini mungkin kita tak mampu buat, tuan-tuan. Ya, sampai akhirnya ditangkap. Apalah sangat pada hari ini bila kita memperingatkan orang duk kata kita terpaling itu, terpaling ini, apalah sangat. Orang-orang yang terdahulu ni sampai ditangkap, sampai dibunuh. Di hujung-hujung Al-Quran pada juzuk yang ke-30 ada cerita Ashabul Aikah. Ada cerita tentang gulam, seorang kanak-kanak, dia pun ditangkap dan dibunuh. Apa yang mereka buat ni? Mereka hanya memperingatkan orang ke arah kebaikan. Mereka ditangkap, ada yang sampai disula, ada yang sampai dipanah, ada yang sampai ditombak, ada yang sampai ditangkap, dicampakkan ke dalam api yang besar. Tuan-tuan, kita kalau hanya sekadar orang kata terpaling itu dan terpaling ini, sangat jauh bezanya. Kita bukan nak menunjuk kita ni lah yang terpaling tahu, tetapi yang kita nak harapkan apa dia? Semua kita ini kembali kepada ajaran Al-Quran yang sebenar, kembali kepada ajaran Nabi SAW yang sebenar, agar negeri dan negara kita menjadi negara yang bagaimana disebutkan dalam surah Sabah sebelum surah Yasin, iaitu baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Untuk menjadi negeri dan negara yang tayyib, yang baik, dan Allah memberikan keampunan. Apabila Allah berikan keampunan kepada satu negeri dan kepada satu negara itu, maka turunlah keberkatan daripada langit dan juga bumi. Allah sebut dalam surah Al-A'raf. Semua kita kena beriman dan bertakwa. Itulah yang kita harapkan, dan akhirnya Allah turunkan keberkatan kepada kita. Tuan-tuan, di hujung-hujung surah Yasin ini saya tamatkan sebelum kita pergi pada surah As-Saffat. Allah beritahu kepada kita tentang pada ayat 77, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Memang itulah yang akan kita nampak setiap hari, tuan-tuan. Apa dia? Perhatikan terjemahan ayat 77 ini. Dan tidakkah manusia berfikir bahawa kami telah menciptakan mereka daripada setitis air mani? Kemudiannya manusia itu dia menjadi musuh yang mubin, yang sangat nyata. Inilah yang berlaku setiap hari yang saya sebutkan tadi. Ada orang yang pada hari ini zaman kita ni, maksiat dia buat tu dia bangga pula, buat live, minta di share pula. Apa makna ayat 77 ni tadi? Allah beritahu kepada kita dalam bentuk soalan. Cuba fikir, apakah kalian tak nampak manusia tu, yang semua manusia tu yang sekarang ni mungkin ada pangkat, mungkin ada kekayaan, yang duk buat maksiat kemungkaran ini, mereka tu semua asal daripada setitis air mani, yang apabila dia meningkat besar, meningkat dewasa, akhirnya dia menjadi khasim. Khasim ni apa dia? Menjadi musuh Allah. Bukan hanya sekadar musuh Allah, mubin lagi, bangga lagi dengan nyata. Ini ya, yang buat kemungkaran ini bangga, disebarkan, buat live, suka pula orang share. Kalau orang tak tengok live dia rasa sedih. Kalau orang tak share dia punya live, dia rasa sedih. Ini yang dimaknakan khasimum mubin. Benar apa yang telah Allah sebutkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu di dalam surah Yasin yang lepas, beberapa yang sempat saya kongsikan, iaitu di awal ayat 1 sampai 6 tadi, cerita tentang alat untuk kita dakwah, memperingatkan orang jangan guna yang lain kecuali Al-Quran dan hadis. Kemudian di tengah surah Yasin itu cerita tentang ambil pengajaran daripada pemuda yang namanya Habib An-Najjar itu, sampai dia terkorban, sampai dia sendiri dibunuh. Dan di hujung-hujung surah Yasin itu Allah menceritakan kepada kita yang membacanya setiap malam Jumaat ni, anda pasti akan menjumpai ada manusia-manusia yang hidup sezaman dengan anda, dia buat maksiat dalam keadaan penuh bangga, ya, begitu jelas dan ingin orang melihat. Maka tugas kita apa tadi? Memperingatkan mereka. Baik, pada minit yang terakhir ini sedikit saja saya nak sentuh beberapa ayat di dalam surah As-Saffat. As-Saffat maknanya apa dia, tuan-tuan? Dia sama dengan perkataan Bilal dan imam kita sebut bila dia nak qamat kan, dia kata apa dia? Saf. Kemudian dia terjemahkan apa dia? Lurus dan rapatkan saf. Baru namanya saf.
As-safat ini dia punya jamak, dia punya plural dia punya singularnya saf. Ya. Kalau as-safat ini maksudnya banyak barisan-barisan. Dalam bahasa Arab dia ada dua perkataan. Yang pertamanya sirah, yang keduanya as-saf. Barisan ini dalam bahasa Arab ada dua perkataan. Sirah dan yang keduanya adalah saf. Cumanya yang sirah ini barisan ni dia barisan tetapi boleh jadi dia bengkang-bengkok. Daripada depan ni nampak lurus tapi sampai tengah dan ke belakang dia bengkang-bengkok. Ini disebut sebagai sirah. Tetapi kalau saf ataupun jamaknya as-safat, dia barisan daripada depan, tengah sampai belakang dia lurus, ataupun daripada kanan ke kiri dia lurus. Dia tak boleh bengkok. Bengkoknya dia bukan namanya saf ataupun as-safat. Apa cerita dalam surah As-Saffat selepas surah Yasin ni? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Habis. Kemudian masuk surah As-Saffat. Ceritanya adalah tentang barisan para malaikat. Ya, dia bukan cerita tentang manusia. Cerita tentang barisan para malaikat. Perhatikan, di awal-awal ini saya bacakan yang boleh kita jadikan pengajaran. Barisan malaikat ni, demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf, demi rombongan yang mencegah dengan bersungguh-sungguh. Rombongan siapa tadi ni? Malaikat tadi. Demi rombongan yang membacakan peringatan. Rombongan mana ni tadi? Malaikat itu tadi. Sesungguhnya, ayat 4, Tuhanmu benar-benar Maha Esa, Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Allah nak menceritakan ayat 5 itu tentang kehebatan kebesarannya, Al-Azim, Al-Qawiyya Allah itu tadi. Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang. Macam malam tadi tuan-tuan duk baca Al-Mulk tu, ayat 6 ni. Dan kami telah menjaganya daripada setiap syaitan yang derhaka. Pun dalam ayat 5-6 surah Al-Mulk yang tuan-tuan baca, mereka yakni syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengar perbicaraan para malaikat dan mereka dirjam pada segala penjuru. Kenapa dirjam? Untuk mengusir mereka dan mereka akan mendapat azab yang kekal. Tuan-tuan, ni kalau balik baca sorang-sorang ni, siap baca terjemahan ni, mungkin ada kurang untuk faham ni, blur-blur ke apa kan. Mari saya bantu. Ya, baik. Apa kaitannya dengan surah Yasin yang lepas? Jika dalam surah Yasin ada cerita pemuda yang namanya Habib An-Najjar tadi, dia buat kerja dakwah ni seorang ke berkumpulan? Seorang tadi, seorang. Dia buat kerja seorang. Ketika kumpulan penduduk di kawasan tempat dia tinggal itu nak pergi sampai nak pergi bunuh 3 rasul tadi, dia akhirnya terpaksa buat kerja seorang. Tak ada kawan-kawan ataupun jiran dia ke siapa ke dalam taman dia tu nak bantu dia, tak ada. Boleh jadi dia ajak sama, boleh jadi dia ajak sama. Ya, dia ajak, marilah bantu aku nak pergi peringatkan orang dekat bandar tu tadi, min aqsal Madinah, maksudnya di bandar tadi. Tapi tak ada orang pun yang nak bersama dengan dia. Akhirnya dia buat kerja seorang diri, tuan-tuan. Jadi kita kena terima hakikat. Boleh jadi ketika kita nak mengajak orang ke arah kebaikan, boleh jadi kita berseorangan, tuan-tuan. Tapi dalam surah As-Saffat ini, untuk menjaga wahyu Al-Quran, zikra dalam ayat 3 surah As-Saffat ini, para malaikat dia bukan buat kerja tu sendirian. Mereka itu dalam barisan yang as-saffat, yang lurus dan mantap. Beza tu tadi. Kalau Habib An-Najjar tadi seorang diri, ya, tunggal. Tapi ketika dalam cerita surah As-Saffat ini, di awal lagi ceritanya, banyaknya siapa dia? Malaikat itu mempertahankan, menjaga zikra, iaitu Al-Quran. Tuan-tuan, zikran pada ayat 3 surah As-Saffat ini, dia merujuk kepada Al-Quran yang duk kita baca setiap hari ini. Ceritanya bagaimana? Wahyu yang Allah turunkan, yang dibawa oleh Jibril, melalui perantaraan Jibril ini daripada fi lauhim mahfuz, daripada lauh mahfuz itu, ketika Allah arahkan malaikat Jibril, ya, majoriti paling banyak kebiasaannya wahyu yang turun kepada Nabi ini 10 ayat, itu kebiasaannya.
Jadi ketika Allah arahkan Jibril bawa 10 ayat, dia ada yang lebih kurang, yang kurang daripada 10 pun ada yang 5, tapi kebiasaannya turun kepada Nabi ni 10 ayat. Nabi pun tahulah bila Jibril datang ni, ayat yang baru ni biasanya mesti 10. Baik. Bila nak turun ayat yang baru ni, Allah arahkan malaikat yang lain bersama-sama rombongan membawa ayat-ayat yang baru ini bersama dengan Jibril, ataupun kita katakan delegasi, sama-sama turun. Tujuannya apa dia? Untuk memelihara wahyu yang baru, ayat yang baru ini daripada dicuri oleh syaitan. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ni, ayat 7, wa hifdhan min kulli syaitanin marid, untuk memelihara, ya, ayat 7 itu tadi, menjaga wahyu ayat-ayat yang baru tu daripada syaitan yang derhaka. Mereka nak curi, ya. Ketika mereka tahu ada wahyu ataupun ayat yang baru nak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka nak curi, syaitan ni. Tetapi Allah arahkan syaitan-syaitan tadi, malaikat-malaikat itu tadi, beradalah kalian dalam saf-saf yang sempurna agar dapat memelihara. Apa pengajaran yang boleh kita ambil, tuan-tuan? Kalau tadi di dalam surah Yasin tadi tentang Habib An-Najjar, mungkin kita tak mampu buat kerja seorang diri, maka surah As-Saffat ini mengajarkan kepada kita, buatlah kerja ke arah kebaikan ini, mengajak orang ke arah kebaikan ini dalam berjamaah. Itulah kesatuan hati kita, yang seperti malaikat ini tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jika kita tidak mampu buat seorang diri, maka kita wujudkan komuniti di sini yang semuanya suka kepada amar ma'ruf nahi munkar, ya. Macam mana unit sekalipun kita nak tubuh, saya tak tahu lah, kena ada kreatif. Sebab tu saya sebutkan di awal tadi, untuk AJK pengurusan yang baru ke hadapan ni nanti, pastikan ada pembaharuan, terutamanya dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya. Saya tak nampak lagi lah dalam negara kita ni ataupun dalam negeri kita Selangor ini ada kumpulan-kumpulan yang sampai turun, ya, pergi, ya, bila dia tahu itu anak karya dia, dia pergi ke mungkin di restoran-restoran yang dah sampai masa waktu masih duduk di situ, disebarkan flyers ke, ditampal ke di restoran itu, mari datang jemaah, kempen mari datang solat berjemaah, agar semua kita ni tadi, kita nak jadi apa dia? Baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Tu saja matlamat kita. Kita nak harapkan semua kita ini benar-benar beriman dan bertakwa, dan akhirnya Allah memberikan keberkatan pada tempat yang kita tinggal ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam surah As-Saffat ini sebagai yang terakhir, kalau tadi di awal ni cerita tentang malaikat itu, mereka ramai, ya. Di pertengahan surah As-Saffat ini ada cerita tentang dua beranak, pun berkait tentang kesatuan, berkait tentang satu hati. Cerita tentang dua beranak, iaitu Ibrahim dan Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa penyatuan hati mereka ini, tuan-tuan? Iaitu arahan daripada Allah. Kan tadi tema surah As-Saffat ini, serah diri kepada Allah walaupun belum faham hikmah, ya. Nabi Ibrahim tak faham kenapa Allah arahkan dia kena sembelih anaknya, dia tak faham. Tetapi ketika dia bertanya kepada anaknya, maza tara, fanzur maza tara, apa pendapatmu hai anak, ketika Allah datangkan mimpi kepada aku selama 3 malam, aku kena sembelih engkau. Tuan-tuan, apa jawab si anak ini tadi? Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku kesayanganku, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Tuan-tuan, ya, si ayah ni tadi sedih, si ayah ni tak faham hikmah, tetapi si anak ini memberikan semangat keyakinan kepada ayahnya. Itu sebenarnya arahan daripada Allah. Wahai ayah kesayanganku, lakukan apa yang telah diarahkan oleh Allah kepada engkau. Maknanya kata apa dia? Dia redha, dia yakin bahawa ini adalah arahan daripada Allah. Dua beranak ini mengajarkan kepada kita tentang kesatuan hati mereka. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nampak tadi dalam surah Yasin ada seorang yang buat kerja dakwah. Dalam surah As-Saffat di awal, ramai yang buat kerja
agama Allah ini, iaitu para malaikat itu tadi. Kemudian di pertengahan surah As-Saffat ini tentang dua orang. Makna kata, apabila kita buat kerja-kerja yang baik ataupun amar ma'ruf nahi mungkar ini, boleh jadi kita berdua, boleh jadi kita ramai-ramai, boleh jadi kita berseorangan. Itulah pengajaran yang boleh kita ambil daripada dua surah ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita dapat dalam pertemuan pagi ini. Tidak lain tidak bukan, semua ini kita mengharapkan negeri dan negara kita ini kembali menjadi baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Allah berikan keampunan kepada kita semua, kemudian nanti Allah akan turunkan keberkatan daripada langit dan juga bumi. Wallahu ta'ala a'lam. Saya mohon maaf di atas kekurangan terkasar bahasa walaupun beberapa ayat, tapi harapnya dapat dijadikan sebagai pengajaran dan dapat kita amalkan insya-Allah. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina, faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, wahdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami, pertemuan kami pada pagi ini pertemuan yang Engkau rahmati, perpisahan kami selepas ini perpisahan yang tiada maksiat padanya. Wahai Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran ini musim bunga di dalam hati-hati kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ini mudah untuk kami membacanya siang dan malam, mudah untuk kami faham, mudah untuk kami menggunakan di dalam kehidupan kami seharian, dalam keluarga kami, dalam organisasi kami, dalam kejiranan kami di sini, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul as. Subhanallah.